Profesor Madia, Doktor dan rakan-rakan staf akademik lah yang hadir ke sesi pelaksanaan dan perkongsian amalan baik Sulam 2024, Anjuran Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik dan Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHM lah. Okey, sebelum kita mulakan program ni, kita mulakanlah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya Nuraini Marsi dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Hari ini adalah moderator bagi sesi petang ni lah. Seperti yang kita maklum, Kementerian Pengajian Tinggi amat menekankanlah pelaksanaan Sulam di Institut Pengajian Tinggi. Saya pasti ramai rakan-rakan yang aware dan juga maklumlah berkaitan dengan pelaksanaan Sulam. Dan mungkin ada rakan-rakan yang mungkin kurang pastilah bagaimana sebenarnya nak laksanakan program Sulam ni. So untuk hari ni, untuk mengetahui lebih lanjutlah berkaitan dengan Sulam ni, kita menjemput panel jemputan kita iaitu Dr. Faiz Ashraf bin Saparudin, Ketua Hai. Jabatan Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik, untuk memberikan penerangan lah berkaitan dengan Sulam ini. Okey, dipersilakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Moderator Prof. Madia Dr. Nuraini Marsi, dan saya ucapkan terima kasihlah juga kepada khususnya Fakulti Teknologi Kejuruteraan kerana menjemput pihak kami untuk memberikan sedikit sebanyak perkongsian berkaitan dengan Service Learning Malaysia, University for Society, ataupun dengan nama ringkasnya Sulam lah. Dan saya yakin ramai di antara kita pernah dengar Sulam, dan insya-Allah dalam sesi ini mungkin kita akan fast forward, kita akan cerita sikit ringkas tentang Sulam sikit, dan kita banyak cuba tekankan kepada info-info terkini dari segi kaedah pelaksanaan dan juga dari segi operasi lah di UTHM khususnya. Okey, right. Dalam perkongsian ni insya-Allah saya buka jika ada apa-apa nak tanya. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya terus, boleh juga tuliskan di ruangan chat lah macam biasa. Terima kasih jugalah Dr. Azlia Nawawi yang mencemaduli hari ini sebagai co-host kita. Kita berbanggalah ada orang hebat bersama-sama kita di sini insya-Allah. Okey, saya kongsikan slide insya-Allah. Okey. Sekejap ni. Shit. Okey. Okey. Right, so ini adalah hari ini kita akan ni. Okey, mungkin ada awal tadi mungkin ada yang sempat menontonlah sedikit sorotan daripada aktiviti Sulam yang kita jalankan di dalam kursus IoT and application pada tahun lepas, dan nanti kita akan tengoklah dari segi bagaimana kita boleh jalankan Sulam ni sebenarnya lebih mudah daripada yang kita sangka lah. Mungkin ada yang agak khawatir macam mana nak mula jalankan Sulam ni. Sebab bila kita dah start sekali, insya-Allah dia akan kita rasa nak lagi, sebab kita akan lihat kesan dia adalah bukan saja pada diri kita sebagai pensyarah, kesannya ada banyak impaknya kepada pelajar kita dan limpahannya kepada komuniti kita. Okey. Nanti bolehlah tengok video ni. Right, so pelaksanaan Sulam untuk 2024 ni mungkin saya secara pantas kita recap balik apakah yang dimaksudkan dengan Sulam ni untuk terutamanya bagi yang pertama kali lah nak kenal, nak orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi nak berkenalan dengan Sulam ni. Sebenarnya Sulam ni dia adalah asal usulnya kewujudan dia adalah daripada Malaysia Education Blueprint 2015-2025, dan ada 10 lonjakan, dan Sulam ni sebenarnya dia support kepada lonjakan pertama keraduan holistik bercirikan kesewanan yang seimbang, dan di bawah lonjakan pertama ni diwujudkanlah di peringkat KPT yang dipanggil sebagai HIPS. Mungkin ada di kalangan kita yang ada tengok video yang saya sediakan berkenaan dengan HIPS dan juga FRC. Nanti saya akan share, nanti boleh tengok dengan lebih lanjut.
Dan dalam HIPS ni kita ada beberapa orang kata elemen lah yang kita perlu selitkan di dalam program akademik kita. Dan salah satu yang utama yang ditekankan adalah service learning dan community based learning. Sehingga kan mesti ada sulam dalam program akademik. Dan mungkin boleh tambah 4 yang lain-lain. Orang kata sulam ni dikatakan jadi wajib ada, dan selebihnya itu adalah pilihan kita untuk kita embedkan dalam kita punya program. Dan sebab itu jugalah dalam SKTU UTHM diwajibkan untuk menjalankan sekurang-kurangnya satu projek sulam untuk setiap program akademik. Okey, so apa sulam ni sebenarnya? Jadi kita kena faham, biasa orang selalu confuse sulam ni dengan CSR. Dan kita lebih faham apa itu CSR sebab dia quite straightforward kan, kita memberi khidmat kepada masyarakat. Tapi sulam ni dia sebenarnya ada 2 perkataan penting, service, learning. Jadi ada service dan juga ada learning je lah. Maksudnya khidmat dan ada pembelajaran. Sebenarnya sulam ni dia lebih berat kepada pembelajaran sebab kita hanya menggunakan community sebagai ruang pembelajaran untuk pelajar-pelajar kita. Dan di samping tu kita dapat bagi limpahan ilmu dan juga manfaat kepada orang ramai lah. Dan sebab itulah kenapa sulam ni dia duduk di bawah bidang kuasa akademik lah, TNCAA lah. Jadinya ia adalah course base, maksudnya sulam tu mesti berada di dalam salah satu kursus dan dimapkan kepada course learning outcome dan juga dinilai, diassess berdasarkan course learning outcome tersebut. Okay, so ia adalah credit bearing lah, education experience. Dan student participate in structured service activity, maksudnya aktiviti tu memang dah ada struktur. Of course lah, kita buat projek, kita buat assessment mesti dah ada struktur, tak ada masalah. Dan ni perkara penting mungkin ada yang terlepas. Sulam ni antara elemen yang perlu kita ada adalah di hujungnya pelajar-pelajar kita dapat memberikan refleksi tentang proses pembelajaran tu. Ni nanti kita akan discuss lanjut sedikit di bahagian bawah nantilah di dalam bahagian pelaksanaan. Apakah itu refleksi? Mungkin biasa kita tengok lebih kepada macam kita buat e-portfolio, kita buat presentation, kita buat report kan. Itu adalah satu form medium untuk pelajar kita memberikan refleksi. Tapi apakah refleksi sebenarnya? Nanti kita akan discuss lebih lanjut di bahagian nanti sekejap lagi. Okey, so mungkin secara kasarnya, okay. So di dalam pelaksanaan sulam ni dia mesti ada dua side ni. First ialah the person, maksudnya the people behind it. Mesti ada student, mesti ada kita as a lecturer, dan juga kita ada community partner, right? So kita sebenarnya memberikan ruang untuk pelajar kita mendapat ilmu melalui khidmat kepada community. Dan di dalam sulam juga dia mesti berkaitan dengan course content. Dia ada meaningful service, maksudnya aktiviti pembelajaran itu dia memberikan khidmat ataupun manfaat yang bermakna kepada community. Ini dia punya definisinya agak luas, tapi bila kita fikir-fikirkan balik, kita kena ada meaningful service ni. Dan di hujungnya nanti pelajar-pelajar kita should be able to give a critical reflection. Ni dipatah balik tadi kan, pentingnya refleksi tu. Kenapa dia refleksi ni? Okay, right? Right. So, lagi kita nak membezakan lah antara sulam ni dengan yang lain-lain. Contohnya, kalau kita di akademik, kita ada academician, di akademik kita ada practical experiences. 2 ni saja. Itu adalah bermaksud internship. Maksudnya pelajar kita pergi ke satu organisasi ataupun satu komuniti untuk mendapat ilmu saja semata-mata. Maksudnya pelajar kita hanya mendapatkan pengalaman di tempat organisasi ataupun komuniti tersebut. Itu dipanggil internship. Tapi kalau akademik dan juga community involvement, itu hanyalah CSR. Maksudnya dia just 2 ni saja.
akademik dan juga community. Yang ni practical experience lah, yang ni tak kisah, maksudnya dia lebih kepada industri. Okay. Tapi kalau bila kita combine ketiga-tiga ni, dia baru jadi yang kita panggil sebagai sulam lah. Dia ada academician that kita bagi ruang pembelajaran secara experience dan juga ruang dan benda tu berlaku di dalam community. Ada involvement daripada community. Okey, ini salah satu bentuk explanation yang berbeza lah. Maksudnya sulam ni sebenarnya is a balance between internship dan juga purely volunteerism. Sebab internship ni kita purely nak pelajar kita dapat ilmu dan pengalaman daripada practical experiences. Volunteerism pula dia tak ada kaitan dengan pembelajaran. Maksudnya dia purely service. Jadi bila kita ambil dua-dua side ni, kita gabungkan, jadi di tengah-tengah tu ialah sulam lah. Dia ada elemen pelajar kita mendapat ilmu dan juga ada elemen pelajar kita memberi manfaat dan khidmat kepada masyarakat. Itu dari sulam. Tu dia punya, orang kata, dia punya definisi ataupun dia punya takrifan lah kepada sulam tersebut. Okey, jadi sebelum kita go in detail, ini adalah gambaran kasar lah. Kalau kita nak kata CSR, senang nak define. Tapi biasa orang selalu sebut, kenapa kau tak sulamkan je lah CSR tu? Kan? Betul tak? Biasa ada orang tanya, ada orang cakap macam tu. Kau dah pernah buat CSR kan dengan sekolah tu? Kenapa kau tak sulamkan je untuk jadi untuk kursus kau? Nak sulamkan tu dia jadi verb kan. Jadi bila kita nak sulamkan dia perlu ada beberapa kriteria untuk kita add on kepada CSR yang mungkin kita dah biasa buat. Kan kita pergi sekolah, kita just cerita-cerita kan, buat wah-wah kat sekolah tu, kita bagi exhibition. Itu CSR. Tapi macam ni kita nak sulamkan, yang pertama kita boleh kaitkan dengan student learning outcome ataupun course learning outcome yang berkaitan dengan kursus kita. Itu yang pertama. Kan? Yang kedua, community partner is non-profit, settle. Lecturer do not receive payment for the service. Ini penting juga. Jangan pula kita pergi ke community tu bayar kita and then kita buat sulam sebagai servis. Maksudnya servis berbayar, bukan Yang keempat adalah reflection. Ni lagi reflection lagi disebut lagi. Reflection component included in the assignment. Nanti kita cerita lagi apa maksud reflection ni. Kan? The project is connected to the course content and those connection are discussed during class time. Okay, yang ni clear. Maksudnya tadi kita dah pilih CLO mana yang berkaitan dan persediaan untuk ke site contohnya. Contohnya kita pergi CSR ke sekolah sebelum ni kan. Kita just plan and then kita pergi one shot. Betul tak? Macam setengah hari atau satu hari kita pergi sekolah and then kita balik. Sulam ni preparation untuk ke sekolah tu untuk memberikan khidmat tu, itu juga dikira sebagai masa yang pelajar gunakan untuk sulam. Jadi ini berkaitan dengan poin yang nombor 7 ni. Student conduct significant number of hours serving the community partner. Mesti 20 jam SLT. Right? So, mungkin ada yang tanya juga, ini FAQ lah maksudnya yang frequently asked question. Dia kata kalau pergi sekolah tu satu hari baru maksimum 8 jam, 7 jam, 8 jam. Macam mana nak dapat 20 jam ni? Sebenarnya 20 jam itu termasuk dalam proses persediaan kita untuk pergi ke sekolah tersebut. Jadi ini contohnya kita buat first 3 weeks, ada kelas 3 jam kan? Jadi first 3 weeks kita ada 3 jam, 3 jam, 3 jam, 9 jam untuk sulam contohnya. Kita dedicated untuk waktu kelas tu untuk preparation untuk sulam. Yes. Jadi kita boleh kirakan student hours tu untuk sulam. Okay. Okay, service activities are graded. Ini mesti maksudnya selepas program sulam tersebut, student mungkin hantar dia punya report, dia buat presentation, dia buat reflection dalam tu dan kita perlu beri markah dan perlu dimasukkan dalam coursework. Itu sahaja. Itu yang dimaksud dengan sulamkan je kita punya community service activity. Right? Ini adalah pendekatan approach. Ini saya selitkan sebab kebanyakan daripada kita yang kita buat pada tahun lepas, most of us buat khidmat langsung. Maksudnya pendekatan sulam secara direct. Direct ni maksudnya yang macam kita biasa buat lah. Pergi sekolah, kita ajar student kita dekat kelas and then student kita plan for activity dekat sekolah
And then student kita yang ajar pelajar-pelajar di sekolah kan, itu dikirakan sebagai khidmat langsung. Maksudnya straightforward, face to face. Lutut ke bertemu lutut lah, mata ke mata, lutut ke lutut kan, hati ke hati. Jadi ini yang biasa kita buat, yang terbaik lah. Boleh juga sebenarnya kalau kita susah sangat nak start sulam ni, kita boleh sebenarnya start dengan khidmat tidak langsung. Okey, apa khidmat tidak langsung ni? Contohnya kita ajar student kita buat kimpalan contohnya. Dalam kelas tu kelas kimpalan, and then dia orang belajar macam mana kimpalan, tapi kita nak supaya praktis ni berlaku dekat real world punya issues. Contohnya betulkan apa railing apa tangga sekolah ke, betulkan signboard sekolah ke kan. Jadi benda tu memberi manfaat juga kepada masyarakat, tetapi dia tidaklah langsung kepada siapa spesifik people-nya, tapi kita tahu komuniti yang akan yang mendapat manfaat ni adalah pelajar-pelajar sekolah ataupun pengguna-pengguna jalan di kawasan Parit Raja contohnya kan. Jadi itu adalah khidmat tidak langsung. Boleh dikira sebagai sulam. Tak susah sulam ni sebenarnya. Ni lagi-lagi selemah-lemah sulam lagi kita lemahkan lagi. Lagi senang adalah khidmat advokasi. Khidmat advokasi ni paling senang. Contohnya kita ajar student kita tentang konsep-konsep teori-teori, and then kita minta pelajar kita as assignment cari community yang mungkin boleh berguna kepada certain community kan. Pelajar kita cari community yang dia rasa dia perlukan ilmu yang pelajar ni baru perolehi daripada kita lah. Jadi dia bagi contohnya forum pengurusan keselamatan cyber contohnya. Kita ajar cyber security, and then kita ajar kat student kita teori-teori apa kepentingan apa semua, and then as assignment student go outside cari community mana yang perlukan this kind of information, and then student kita bagi penyampaian kepada mereka. Melalui online ke, melalui contohnya dia buat satu pamphlet, and then pamphlet tu disebarkan kepada orang ramai, itu boleh dikira juga sebagai sulam. Tak susah. Okey ke ni? Okay, saya takut saya short sendirinya ni. Okey? Okey. Alright, clear Jelas Alright, setakat ni. cantik. Okey. Okey. Alright, so yang terakhir adalah khidmat sulam secara penyelidikan. Yang ni pun sangat sesuai kepada pensyarah-pensyarah ataupun kepada kursus-kursus yang banyak involve dengan research. Contohnya dia ada dalam topik kursus tu ada tentang kualiti air contohnya kan. Jadi dia bawa student dia pergi cek air-air dekat longkang ke dekat sungai-sungai berdekatan untuk tahu dia punya kualiti air. Jadi dari segi situ information tu mungkin memberi manfaat kepada penguatkuasa ataupun kepada JPS ataupun kepada masyarakat sekeliling. Okay? Jadi ada hasil kajian itu yang memberi manfaat kepada komuniti juga boleh dikira sebagai sulam. Cuma kita perlu kaitkanlah antara kita punya konten, antara kita punya hasil kajian kepada masyarakat yang terlibat. Okey, cantik. Right, so saya nak ucapkan jutaan-jutaan tahniah lah kepada semua warga UTHM, warga pendidik UTHM yang alhamdulillah berjaya melaksanakan sulam dengan amat cemerlang sekali daripada 57 program akademik, diploma dan juga ijazah. 56 berjaya menjalankan sulam. Saya ucapkan ribuan jutaan tahniah kepada semua yang menjalankan sulam. Right, so 98.25% ni bila kita laporkan kepada pihak KPT, mereka pun terkejut lah. Sebab tahun lepas kita agak separa sikit, jadi tahun ni dia melonjak agak jauh. Jadi ucapan tahniah ni saya sampaikan kepada semua warga pendidik UTHM. Tahniah semua. Okay, jadi untuk tahun ni bila dah tinggi ni, going for excellence is hard, maintaining excellency is even harder. So untuk tahun 2024 ni alhamdulillah kita masih fix kepada KPI yang sama, iaitu satu program akademik, satu sulam. Jadi semua alhamdulillah insya-Allah bersedialah untuk kita menembuhi 2024 ni dengan jayanya. Nanti kita akan sharekan apakah fokus UTHM untuk 2024 ni . Okay, untuk memberikan sokongan semangat, kita UTHM juga menyediakanlah sedikit sumbangan dari segi dana khas sulam. Yang ini kita dah sampaikan kepada pihak Timbalan Didikan Akademik di fakulti masing-masing dari segi agihan dan juga kaedah
kaedah untuk kita buat paperwork dan juga dapatkan dana ni lah Alright, ni bukti ni TDA semua datang ni cuba check lah mana-mana bos yang tak sampai kan. Jadi pastikan dana tu tuan-tuan manfaatkan lah sebaik-baiknya. Tak banyak tapi insya-Allah membantu lah Okey, mungkin kalau ada yang query cukup ke tak cukup ke kan? Nasihat saya adalah apply je dulu. First come first serve. Siapa yang buat paperwork cantik dan saya rasa tak ada halangan daripada pihak fakulti masing-masing. Pihak CID hanyalah tugas kami adalah memantau saja dan juga memberikan sokonganlah kepada semua untuk menggunakan dan menjalankan projek sulam Right. So permohonan dana sulam ni melalui HEPA sebenarnya, tapi sefaham saya laporan kertas kerja adalah juga melalui TDAA di fakulti masing-masing lah Mungkin setiap fakulti ada cara mereka uruskan. Jadi saya serahkan kami di CAD serahkanlah dari segi operasinya di peringkat fakulti lah Jadi boleh rujuk sama ada TDAA ataupun TDA HEPA di fakulti masing-masing lah Cuma pastikan dan bila kita pilih tajuk tu kita letaklah projek sulam 2024 dan tajuk sulam tu dia self-explanatory. Macam ni. Contohnya lawatan tapak ke Sepang untuk kelas apa bersama dengan siapa. Jadi self-explanatory. Jadi mudahlah orang nak faham apa yang kita buat. Okay, right. So kita fast forward pergi ke pelaksanaan sulam untuk 2024. Okey. Untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan, kesemua maklumat yang kita perlukan untuk melaksanakan sulam sudah kami compile dan sediakan melalui link di tertera ni lah jadi mungkin boleh type ataupun kita akan sharekan link ni nanti kemudian. Boleh tak saya share sekarang? Okay. Mungkin ada yang nak tengok-tengok kan? Saya share sekarang lah. Okey. Di link ni nanti tuan-tuan boleh tengok di dalamnya ada satu folder yang mengandungi kit pelaksanaan sulam. Okay. Saya sharekan di ruangan chat lah Dan juga kita akan sharekan juga di dalam grup WhatsApp group Sulam One Stop. Right? Okay. Okey, nanti tuan-tuan boleh tengok dalam ni tu ada beberapa information lah yang tuan-tuan boleh gunakan lah untuk ni. Nanti kita akan review juga. Okey, so untuk sebenarnya secara gambaran kasarnya di UTHM kita lihat begini. Ada beberapa fasa lah kita nak lihat dari segi peningkatan kualiti dari segi kita melaksanakan sulam. Contohnya pada tahun lepas kita lebih fokuskan kepada kesedaran dan kepada advokasi dari segi pelaksanaan sulam itu sendiri dan juga bagi mereka-mereka yang kali pertama jalankan sulam. Jadi lebih kepada pembudayaan. Kita just jalan je dulu kan. Gunakan apa-apa resources yang ada, gunakan kontak-kontak yang ada dan kalau tak ada kontak pun kita boleh jalankan sulam secara indirect apa-apa saja yang boleh bersesuaian lah Cuma dalam 2024 ni kita lebih fokuskan kepada impact lah Jadi bila dah buat tahun lepas, dah ada pengalaman sikit, tahun ni mungkin kita nak add on sikit. Apa kata kita tambah sikit dari segi dia punya kesan kepada masyarakat dia dan kita identify apa masalah sebenar masyarakat yang kita nak address. Jadi kita tengok kepada impact dahulu dan kita design daripada situ. Yang kedua adalah kesinambungan. Yang ni juga disebut oleh pihak KPT. Untuk makluman, kami juga baru ada bengkel lah TOT sulam di peringkat KPT dan mereka banyak menekankan on kesinambungan. Maksud kesinambungan ni adalah sulam ni dia main idea dia adalah bukan one off. Main idea dia lah contohnya kalau kita pernah engage dengan sebuah kampung ni kampung apa kampung Parikarjo ke contohnya untuk kursus pada sesi yang akan datang kita ada buat kesinambungan lagi kepada kampung tu ataupun kita buat kesinambungan pada kampung lain tapi dengan kaedah yang sama. Jadi dia ada beberapa maksudnya dia bukan sekali kita buat dia boleh juga dia bukan mestilah dia sebaiknya perlu ada kesinambungan kepada projek sulam yang sebelum.
Contoh terbaik nanti saya ada share beberapa fakulti yang memang dia ada flagship program. Contohnya di FCAP, dia ada KidSafe. KidSafe ni dah jadi satu branding daripada FCAP, dan program tu dia jalankan untuk banyak komuniti. Jadi adalah salah satu kesinambungan lah. Dan juga kita juga nak melihat ada tak uh, yang dah menjalankan sulam ni mengadakan perkongsian. Perkongsian-perkongsian simple lah macam yang kita buat hari ini. Bukanlah nak kata kita ni hebat sangat, terror sangat, tak. Kita lebih kepada kita pernah buat dan kita share apakah kaedah yang kita buat dan apakah challenges yang kita temui semasa kita buat. Jadi kawan-kawan kita boleh ambil inspirasi, boleh ambil idea, boleh sesuaikan idea yang kita kongsikan tu dalam kursus-kursus mereka juga. Jadi ini ada salah satu budaya yang kita nak adakan lah. Jadi lebih budaya yang sihat lah supaya projek sulam ni dia bukan sekadar kita shot sendiri, buat sendiri, diam-diam ni kan. Kita nak juga lihat perkongsian tu berlaku di luar daripada kursus kita, di luar daripada fakulti kita, di luar daripada universiti kita. Okay? Dan pada tahun depan insyaAllah dan seterusnya lah kita insyaAllah kita nak lihat lah ada sulam champion di UTHM ni. Maksudnya sulam champion ni kalau kita sebut nama dia, ini memang terror ni, power ni kan. Maksudnya dialah jadi pakar rujuk kita, dialah yang menjadi inspirasi kita dan dialah jadi aspirasi kita untuk jalankan sulam. Dan juga kita nak lihat juga ni KPT lah KPT yang sebut. Dia nak lihat juga sulam ni bukan berlaku di dalam Malaysia saja. Ada boleh merentas sempadan. Boleh berlakunya sulam international. Kita buat sulam secara outbound. Kita buat sulam secara inbound. Itu juga boleh menjadikan impak lah kepada sulam kita. Dan yang ketiga adalah pengiktirafan. Pengiktirafan ni maksudnya join lah competition peringkat universiti, join lah competition di peringkat KPT. Kan kita ada sulam Innovate kan setiap tahun saya rasa. Tahun ni saya tak pasti belum keluar lagi. Tahun lepas ada, ramai juga yang apply dan mudah-mudahan tahun ni kita apply lagi dan insyaAllah ada yang dari UTHM boleh jadi wakil lah UTHM sebagai sulam champion kita lah insyaAllah pada tahun ini dan juga tahun-tahun yang mendatang. Okay, so untuk fokus sulam UTHM seperti yang kita sebut tadi, yang pertama adalah impact driven. Kita tengok apakah kesan yang mungkin komuniti ni boleh terima, apakah kesan yang pelajar kita boleh terima, boleh dapat, boleh manfaatkan. Dan yang kedua adalah competency base. Ini maksudnya, ini juga ditekankan oleh pihak KPT, antara idea sulam ni adalah supaya program kita menyampaikan ilmu di dalam disiplin ataupun bidang kita kepada komuniti. Maksud di situ, contohnya kita teknologi kejuruteraan elektronik komunikasi, kita sebaik-baiknya adalah kita pilih kursus yang sangat berkaitan dengan bidang program kita. Contohnya kursus IoT yang saya buat ni, kursus IoT memanglah itu telekomunikasi dan juga komputer. Itu juga kita gunakan, ilmu tu juga kita cuba gunakan untuk komuniti. Kalau kita ni bidang kejuruteraan awam, binaan contohnya. Jadi kita gunakan ilmu binaan tu untuk manfaat di luar sana. Jadinya kalau contohnya ini berlaku bukan di universiti kita, di universiti luar apa yang berlaku adalah dia jadikan program co-curriculum sebagai sulam. Kita orang masa bengkel tu cakap tak aci lah macam tu kan. Semua orang ambil co-curriculum. Jadi program-program ni semua dia claim okey dah buat sulam. Tak boleh, bukan tak boleh, maksudnya dia tak bertepatan dengan spirit sulam tu. Okey. So competency based maksudnya kalau you all program apa, pilihlah satu kursus yang berkaitan ataupun kursus, walaupun kursus tu general. Contohnya kita ambil OSH kan dekat FTK, saya tahu FTK dia ambil Occupational Safety and Health, walaupun dia sounds general, tapi contohnya kalau program BNA, BNB, BNC ataupun BNF, cuba tajuk projek tu dia berkaitan dengan program kita. Walaupun dia berkaitan dengan safety and health, tapi dia cuba kaitkan rapat dengan bidang kita. Safety and health dalam bidang kita untuk projek di dalam kursus tersebut. Itu pun dah kira alhamdulillah terbaik. Maksudnya kita faham the spirit of sulam is like that.
Okey, yang ketiga adalah of course kita nak supaya pelajar-pelajar kita enjoy, kan? Dalam belajar tu sebenarnya kita nak scam pelajar kita ni, dia sebenarnya enjoy. Jadi kita nak bagi dia enjoy, tapi sebenarnya dia tengah belajar. Macam mana tu? Dan itu yang saya selalu pegang lah apabila saya menjalankan kursus kita. Uh, kita bagi dia enjoy, bagi dia keluar huha, ketawa-ketawa apa semua kan. Dia tak sedar sebenarnya dalam proses tu dia belajar. Okay? Jadi itu yang kita boleh nikan lah kita sesuaikan lah Right, so ini adalah sedikit penjelasan lah kepada apa yang saya cakap tadi tentang competency base, apakah berkaitan dengan bidang kita dan juga target community yang sesuai. Impact driven maksudnya di sini kita juga ada selitkan lah baru-baru ni kan banyak memang berkaitan dengan SDG, UNESCO, Sustainable Design Goal. Kita boleh pilih mana SDG yang sesuai dengan kita dah mapkan siap-siap. Sebab benda data ni juga akan diambil oleh pihak KPT. Okay, untuk dilihat lah mana yang kita address untuk SDG mana. Kita perlu identify community pains and needs dan juga reflection lagi. Okay, reflection ni apa? Dia menghantui daripada awal sampai ke sekarang. Okay, so impact ni mungkin ada yang confused macam mana nak tulis impact. Impact ni biasanya mesti ada sebelum dan selepas. Jadi untuk menampakkan impact tu, sebelum komuniti kita ni macam mana? Pelajar kita ni macam mana? NGO kita ni macam mana? Selepas kita buat sulam, pelajar kita macam mana? Komuniti kita macam mana? NGO kita macam mana? Okay? So itu ada salah satu cara untuk kita menunjukkan impact. Okay, so yang ketiga adalah fun and engaging. Banyaklah approach macam mana nak buat sulam tu seronok kan. Janganlah korang bagi paksa-paksa dia orang kan. Wajib-wajibkan ni, wajibkan tu, mesti bayar. Jangan cuba elakkanlah Kalau sebaik-baiknya kalau korang nak hasut pelajar ni join program, make sure program tu syok dulu. Barulah korang boleh gosok-gosok sikit minta apa sumbangan ke whatever kan. Macam tak salah sebenarnya tak salah. Ada je program sulam international dekat universiti mana yang sharing di dalam YouTube tu, saya ada share dekat dalam group. Dia ada minta maksudnya komitmen daripada pelajar sendiri untuk mengeluarkan certain amount of money, tapi program sulam tu buat dekat overseas kan. Jadi maksudnya timbal balik oleh pelajar tu sendiri, dia orang pun rasa berbaloi lah kita keluarkan this amount of money. Janganlah kita paksa dia orang mesti wajib. Janganlah kita jangan keras sangat lah terutama dalam bulan Ramadan ni. Okay, so mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh buat dalam bentuk challenge base kan. Kita bagi satu isu, kita dah address lah, kita dah tahu dah community ni ada masalah apa, and then kita put at that as a challenge. Kita buat macam problem based learning kan. Kita bagi challenge. Community ni ada masalah banjir contohnya. Gunakan ilmu yang you guys belajar dalam kursus ni, macam mana nak address this masalah banjir. Banyak cara kan. Mungkin boleh buat explorers, mungkin boleh buat coaching, role playing, competition based pun boleh kan. Contohnya student kita ada 60 ataupun ada 100 orang. Macam you all nak handle 100 orang ni untuk program sulam, nak keluar masuk. Pening kan? Banyak cara sebenarnya untuk kita manage this kind of situation lah kan. Kalau ada 100 orang, mungkin kita pecah kepada 4 big team. Dalam team tu kita ada smaller groups. Cara kita macam-macam cara lah untuk kita manage the execution of our sulam. Okay. So ini adalah sulam implementation. Yang ni saya adalah cuplikan lah. Kita cedok daripada slide KPT. Basically dia mula dengan course design, pilih location apa, maksudnya community kita, implementation, reflection dan juga assessment. Right? 5 step ni kita boleh jadikan rujukan Okay. So, so reflection. Apa dia reflection? Semua tahu kan, course design kita dah cerita, location, community kita dah tahu, implementation adalah pelaksanaan sulam tu sendiri dan juga reflection. Dan reflection ni kenapa penting? Right? Sebab dalam sulam ni penting bagi pelajar kita analyse dia punya experience. Okay? Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dalam pembangunan program akademik sangat ditekankan tentang experiential learning. Mungkin ada yang pernah dengar Excel, bukan Microsoft Excel Excel, Experiential Learning Framework. Yang ni dah jadi macam almost wajib lah bila kita nak membangunkan program, right? So sangat dititik beratkan macam mana student tu experience pembelajaran tu instead of just terima ilmu tu, right? So jadi contohnya kalau tuan-tuan dan puan-puan buat sulam dekat luar sana, bukan saja kita nak tanya apa yang berlaku, apa yang you rasa berlaku, apa dia punya
dia punya experience, apa dia punya pandangan dia tentang apa yang berlaku. Itu juga perlu dinilai. Bukan perlu dinilai, perlu dinilai dan juga perlu diambil lah daripada pelajar kita. Right? Macam mana kita nak buat reflections ni, ada banyak cara. Kita boleh TOT lah on this. Kita ada STAR method, ada few method. Right? Okay, so assessment. Bila kita dah minta reflection tu usually dia boleh dalam banyak bentuk. Okay, so reflection tu dia boleh duduk dalam blog. Dalam blog, dalam journals. Dalam journal tak berapa lah. Dalam blog yes, dalam e-portfolio yes, ni website je. Reflection, dalam presentation dia contohnya dia dah cerita-cerita fakta-fakta apa semua. Ujung dia ceritakan experience dia masa dia buat tu. Dan saya jamin tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar kita dia akan very excited untuk share. Kalau benda tu bermakna bagi dia, kita boleh tengok air muka dia, dia punya sonok dia tu kan. Okay. Ada yang keempat, performance ni dan discussion. Semua ni adalah terletak kepada hemat ataupun kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan memberikan assessment. Okey, bila dah run apa semua sulam ni kan, pelaporannya untuk tahun ini sama juga macam tahun lepas, walaupun kita perancangan awal ni adalah untuk satu saluran saja melalui IRIS, tapi berdasarkan data daripada BKA, KPT, kita perlukan data yang raw lah. Jadi saya mohon semua tuan-tuan dan puan-puan yang melaksanakan sulam ni, ada dua saluran untuk pelaporan. Yang pertama adalah melalui CAD. Okay, CAD ni simple. Link saya ada sharekan di dalam link yang tadi tu. Dalam tu dia ada folder. Dalam folder tu ada link. Pelaporan ni boleh berlaku setiap masa. Okay, bila tuan-tuan dan puan-puan siap je run sulam tu, boleh terus key in data pelaksanaan tersebut. Okay. Yang saluran kedua adalah melalui ICRC lah, IRIS kan. Yang ni biasa. Macam tuan-tuan dan puan-puan buat CSR. Yang ni data ni digunakan untuk MyRA dan lain-lain lah. Data yang CAD ni memang kita direct kepada KPT untuk pelaporan di bawah YB Menteri. YB Menteri tuan-tuan. Jadi biasanya kalau contohnya YB Menteri ni dia nak approach certain universiti, dia biasanya nak tengok apa projek program sulam yang ada kat universiti ni. Jadinya kalau tuan-tuan dan puan-puan betul-betul berminat dan nak showcase apakah kemampuan pelajar kita, jadi bagi tahu kami lah, kita akan bagi apa kata, kita akan bagi tahulah kepada pihak KPT. Right? Okey, dari segi pelaporan macam biasalah. Jadi yang saya sebut tadi, kita adalah melalui data pelaporan. Yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi ni sebenarnya tidak fix lah. Saya sangat-sangat cadangkan untuk tuan-tuan dan perempuan buat dokumentasi ni simple je. Pakai post dekat Facebook, settle. Ataupun tuan-tuan ada blogspot, letak gambar sikit, cerita laporan sikit, settle. Asalkan laporan tu kita boleh akses melalui URL dan dia sentiasa ada. Sebab tu saya cakap kalau di kat Facebook, usually once you post kat Facebook, it is forever kan. So, so just ceritakan sikit seberingkas apa yang berlaku, impak dia apa semua, pelaksanaan, kaedah pelaksanaan, gambar, mungkin ada video, dan post je lah kat Facebook. Dan link tersebutlah kita akan masukkan di dalam data pelaporan ni. Senang tuan-tuan. Tak payah pening-pening nak ada dokumen tu, tak ada. Okey, tapi ada sikit tambahan. Di pihak KPT dia juga nak tolong sangat ni pelaksanaan sulam. Mereka juga sediakan juga ada satu template poster projek. Okey, yang ni tuan-tuan dan puan-puan jangan salah faham Yang ni sebenarnya adalah untuk pelajar-pelajar kita buat, bukan kita buat. Kalau tuan-tuan nak buat boleh lah, tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya adalah kita jadikanlah template ni sebagai assignment diorang untuk diorang penuhkan. Contohnya dalam ni ada maklumat tentang pengenalan, ada hasil pembelajaran, rakan cara kolaborasi, pendekatan, impak, kelestarian ni yang itulah one off dan juga kesinambungan tu. Refleksi kan, apa dia orang rasa, apa dia punya apa dia punya situation dia, apa task dia, apa action dia, apa dia punya result dia, apa dia punya reflection. Jadi ini adalah kaedah kita nak lihatlah macam mana apa yang student kita dapat dan juga nama-nama ahli projek. Okay? Kalau contohnya dalam kelas tuan-tuan ada 10 grup yang buat sulam, bagilah ada 10 poster. Mana-mana tahu kita nak pergi hantar ke competition, dah siap dah poster, tinggal hantar je.
Okay, right. So ini adalah inisiatif lah daripada pihak KPT untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan showcasekan kita punya aktiviti sulam. Jangan buat simpan sendiri. Okay, alright. So saya rasa tak ada apa dari segi teorinya kan, dari informationnya, uh, dan juga dari segi operasinya lah, dari segi nak laporkan dan juga macam mana nak make your sulam visible to others. Okay, Alright, Dr. Faiz silakan. ada soalan ni Hmm. daripada Dr. Okay. Faizal. Pelaporan tu adalah untuk HEPA. Adakah untuk HEPA? Pelaporan tu nak dilaporkan di mana? Okey, kalau contohnya minta dana di HEPA, jadi saya rasa perlu ikut HEPA punya prosedur lah. Okey, maksudnya kan kita minta dana melalui HEPA kan. Jadi di HEPA juga dia ada prosedur uh, untuk kertas kerja dan juga untuk pelaporan kan. Okey, tentang HEPA ni sebenarnya kena hati-hati sikit sebabnya ini adalah pengalaman saya sendiri. Memang saya, kalau saya suruh orang buat, sebelum saya suruh orang buat, saya dah buat dulu. Jadi apa yang berlaku tahun lepas, ada sedikit confusion sebabnya permohonan dana di bawah HEPA sebenarnya lebih baik kita sebagai pensyarah yang mohon. Sebab biasanya kalau bawah HEPA ni ada certain-certain daripada kita, kita lebih melihat pelajar lah mohon kan, betul tak? Program pelajar. Jadi takkanlah pensyarah juga nak mohon. Tapi sebenarnya sebaik-baiknya biarlah pensyarah saja yang mohon supaya proses claim nanti dia lebih lancar lah, saya rasa kot. Sebab tu perlu discussion yang lebih baiklah dengan TD HEPA lah dan juga TDA lah. Dari segi pelaporan tu lah, tadi pelaporan kepada HEPA, HEPA ada dia punya format dan apa semua, mungkin ada format dia apa semua, tapi di CAD simple saja, ikut ni saja. Okay. Kalau mau contohnya tuan-tuan dan puan-puan tak guna dana, rasa nak buat bootstrap kan, nak jalan je kan, pakai je lah apa-apa yang ada, tak perlu buat laporan kepada HEPA lah. Hanya pelaporan kepada CAD saja. Mungkin ada dapat sponsor ke daripada datuk ke, daripada organisasi ke kan. Jika ada soalan silakan. Kalau tak ada kita slow-slow ujung sikit ni tak ada apa, just perkongsian. Okay. Selamat petang Cik Faiz. Hai, Dr. Faiz. Ya, saya ada soalan. silakan. Macam ni, I perasan I tengok kebanyakan sulam yang dilakukan, dia adalah lebih kepada sekolah. Ya, betul. So kita kekurangan engagement dengan macam OKU, Benar. single parents ke. Betul. Mungkin antara sebabnya saya rasalah kita tak ada surat lantikan. Contohnya kan, kalau you deliver for single mother, Yep. satu kumpulan single mother, ataupun petani, siapa Yeah. nak keluar surat lantikan? Sebenarnya fakulti boleh keluar surat lantikan, tak ada masalah. Bukan, surat jemputan daripada sana kan, masa kita isi borang semua tu. Okey, jemputan. Okey, Surat jemputan jemputan. ni usually cara kita communicate with any organisation pun, ada certain organisation ni kita just PM tepi je kan. Kita WhatsApp and then kata boleh tak kalau you all buat satu invitation kepada kami. And then dia pun buatlah surat and then bagi kan. Itu I yang don't think you get my point. Ya, sorry. Orang yang asnaf dia orang satu kumpulan orang, tak semestinya ada organisasi. Macam mana kita nak surat? Jadi ada tak cara lain yang boleh bypass yang bahagian ni? Tak semestinya ada organisasi yang ada berdaftar Tapi kan? surat lantikan tu, surat jemputan tu, Surat jemputan. untuk apa sebenarnya? Kan kita masa isi sulam punya tu, reporting dalam Irish, dia perlu ada surat jemputan daripada pihak sana. Kalau tak, nanti dia punya level kan ada level 1, 2, 3 tu. Kita tak capai level 3. I think that one we have to really discuss with the ICRC first lah. Sebab for BKA, for CAD punya side, kita tak kisah you guys ada jemputan or what not kan. Tapi Biasanya I think you need to coordinate lah CAD. Kalau tak, orang semua pergi sekolah sebab ada surat jemputan. Maksud saya, kalau ada, kita betul-betul nak tolong orang macam cleaner, satu kumpulan cleaner, kita nak upskillkan dia. Nak cari siapa nak dia minta surat jemputan dia ke? I think macam tak berapa sesuai. I mean kalau contohnya, kalau OKU kan, OKU dia mesti duduk in a community kan. Tak Dia mesti semualah. Tak semua. Tak ada macam Petani ketua ke, kampung satu ke. kumpulan petani ke. Petani mesti ada organisation. Petani usually ada ketua kampung,
I got your point. Actually, that kind of thing is Myra thing, right? I know, I understand why most of us go to school because easy, because easy. Yes, ada I know, surat semua ada. Saya pun dah pernah I buat know. dah. Memang ada. Yeah, Cuma I sekarang saya understand. fikir saya nak kembangkan selain pada sekolah, boleh kita Yeah. step out tak kepada orang yang macam ni? Yang tak Sebenarnya ada tak ada. organisasi, yang tak ada apa. Yes, sebenarnya tak ada halangan sebenarnya untuk pergi Itulah, even ICRC diminta semua ni kan. I think we need to talk to Prof ni lah. Kalau surat arahan Aida. daripada fakulti boleh ke ganti itu? Contoh you have communication dengan dengan community tu, so atas arahan dekan lah ke sana. Komunikasi can be I think this mungkin thing, ada phone call ke WhatsApp, komunikasi betul. dengan community tu. So kita Yang dah ni- beritahu dengan kita punya ketua PTJ bagi arahan, keluarkan surat arahan. Is it boleh ganti dengan surat jemputan tu? Okay, Itulah saya tak pasti kena tanya Prof Aida lah. Adakah ini boleh digantikan? Soalan tu untuk secara jujur ni memang saya Prof tak boleh Aida ada kan? jawab. Prof Aida? Prof Aida dalam ni ke? Boleh Okey. jawab ke? Tolong. Ya, Kita lebih pun jelas. baru bercita-cita barulah nak buat sulam ni. Okey, Dr. Faiz. Alhamdulillah Tania. Okey, apa tu tentang pelaporan ni? Sebenarnya sebelum ni ICRC ada hantar surat kepada CAD mengatakan pelaporan kepada KPT tu pun tarik je data daripada IRIS. Betul. Before I address Dr. Sun jadi maksudnya kita tak perlu hantar dua. Kalau CAD nak buat pelaporan 2 minggu sekali pun tak kisah, minta je dengan kita. Kita akan keluarkanlah whatever that you want. Sebab kalau tak saya dengar saya kena buat report 2 ni dah demotivating juga ni sebab Iris memang panjang nak kena masukkan cerita tu. Ya. Ini pun saya dah discuss lah dengan KJ Prof lah berkaitan dengan kenapa tahun ni masih kena ada 2 saluran ni. Ini adalah berkaitan dengan data yang KPT tu sendiri minta sebab ada sedikit perubahan ni. Jadi kita tak effort tak afford to miss the time untuk adjust the IRIS punya requirement sebab I understand bila kita nak isi data dekat IRIS tu saja dah panjang kan. Tapi di peringkat kami ni sebenarnya datanya simple saja. Cuma data tu berubah-ubah berikutan dengan keperluan di KPT. Contohnya kalau kata saya minta dengan IRIS untuk setting a certain data ni, apabila nanti habis SEM tu nanti okey KPT nak data-data ni pula berubah. Maksudnya faham tak? Maksudnya di IRIS tu jadi sort of like kita jadi lambat untuk kita collect all the data. And apa yang berlaku adalah pelaksana terpaksa juga isi balik data di CAD. Saya lihat begitulah. Kita mohon maaf lah di segi itulah sebab kita nak elakkan berlakunya data yang kurang accurate daripada pelaksana lah sebenarnya. Pandangan saya sebab kita boleh ambil data IRIS tu sebagai base. So katalah daripada saya, katalah saya buat sulam, saya kena isi raw. Kita tarik je ikut je apa yang KPT nak. Just bagi tahu every time tu, bagi tahu ICRC kali ni nak yang ini. Betul. We take as much daripada sistem. I think that is in the pipeline lah sebab kita pun bawa bengkel dengan KPT minggu lepas je dan kita pun dah bagi tahu janganlah main tukar-tukar sangat data yang you all nak ni sebab kita operasi dekat on the ground ni secara fikiran asasnya nampak mudah kan, just collect data je, tapi bila kita nak clean data tu hanya yang buat data, yang kumpul data je tahu bagaimana dia punya keseronokan. Okay. Jadi saya mohon maaf lah kepada semua pelaksana dan juga pihak ICRC. Kita memang in the pipeline untuk selaraskan data ni melalui ICRC. Dalam tahun ni lah insyaAllah kita cuba sebaiknya lah. Untuk semester ni saya mohon kita mohonlah supaya data tu kita buat seadanya dulu dan kemudahan dalam sem depan kita coordinate dengan Hafizal. Memang kita dah start dah pada tahun lepas sebab kita dah buat, tapi bila kita buat macam tu data tu masih ada missing, kita kena minta juga dengan pelaksana untuk tambah data tu. Jadi banyak kerja kat situ, okey? Minta maaf Prof Okay. Alright, Dr. Sun. Don't worry, data kita tak Prof Aida waiting for you. Okay, yang kategori sulam ni, so I take note on this. I'll go back and check. Tapi sepatutnya kalau tak ada surat jemputan, should be no problem.
Because kita my boleh buat niat surat is arahan. go out of the school. Sekarang I dah buat banyak sulam untuk sekolah. I nak go out of the school. Like for those Boleh. petani ke, cleaner Best ke. best. I want to Yes, upskill can, them can. lah. Alright, Actually thank you ramai Dr. ada Faizal. je. Thank you. Ada je yang buat dekat rumah orang tua tahun lepas. Ada banyak yang buat selain daripada sekolah sebenarnya. Cuma yang simple banyak kat sekolah lah kan. Sebab crowd pun senang dapat. Okay, Tania That is juga. not the intention lah. I think Yeah, I kita know, buat understood. secara ikhlas lah. Tak kira Yeah, I dia know. sikit ke banyak ke. We want to help them. That's the intention. Bukan kita nak show off our banyak. Kita tanya tolong Yeah. banyak orang. And I don't think that's the Yeah. intention lah. Sorry Dr. Faiz. No problem. I totally get. Opinion I lah. totally get you. Alright, thank you. We need this kind of passion in doing the sulam actually. Is only apa yang kita buat sebelum ni adalah we try to jadikan dia budaya dahulu untuk cuba buat dulu yang mudah. Tapi seterusnya kenapa kita buat? Kita cari komuniti yang betul-betul memerlukan dan juga impak yang clear dan juga macam doktor tadi cakap memang yang berkaitan dan juga memberi manfaat yang baiklah kepada masyarakat kita. Terima kasih atas feedback dan juga komen tadi. Okay. Terima kasih. Ada soalan lain silakan. Soalan yang lain? Okay. Sama-sama itu mungkin boleh tengok juga di ruangan ni kita ada sharekan juga a few links, contoh-contoh daripada fakulti yang bagi saya doing a great job coordinating dan juga running sulam. Yang the first one ni bukan daripada fakulti, ini hanyalah Facebook inisiatif daripada kami untuk you guys join dan juga boleh postkan you punya aktiviti di sana. Kan? Yang kedua ni adalah KidSave. Yang ni memang popular lah. Kita pun sangat-sangat proud lah bila saya tukar kepada skrin. Okey, boleh skrin kan? Okey. Right, ni KidSave UTHM daripada FCAP kan? Jadi semua program-program sulam tu just post dekat dalam page ni. Jadi confirm tak hilang punya kan. Jadi kita nak cari balik pun senang, kita nak share dengan orang pun senang kan. Terus nampak apakah aktivitinya dan apakah komunitinya, apa yang berlaku, right? Okay, ada juga di FKE. FKE dia lebih kepada dia buat satu Facebook groups dan dalam Facebook group tu siapa-siapa nak post boleh. Student boleh, pensyarah boleh, nampak ni. Jadi terus nampak tahu apa yang you all buat dan juga community buat, pelajar kita buat. Okay. Nak ambil gambar ni pun kena ada seni jugalah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan asyik ambil gambar beramai-ramai je. Biasa buat event suka ambil gambar ramai-ramai, huha-huha kan. Tapi aktiviti sebenar kita tak tunjuk. Jadi mungkin boleh selit-selitkan gambar-gambar seperti ini jugalah Tanya FKEE, kita ada juga di PPD Pusat Pengajian Diploma pun doing a great job. Dia orang terus post dekat dalam website mereka Jadi nampak pro lah dia punya posting tu nampak pro, nampak macam blog, nampak macam website yang real lah. Memang website real pun Jadi URL ni sebenarnya inilah yang kita boleh sharekan di dalam perapuran. Cantik Right. Juga last kali, sorry, honorable mention kepada FAST juga STEMatic. Ini adalah salah satu program kesinambungan lah, dia banyak kali buat. Ada buat kat sekolah ni, ada buat kat sekolah sana, komuniti luar, macam tak semestinya sekolah kan. Alright. Okay. Selain itu tak ada apalah so just apa yang kita jalankan ini contoh terutama bagi yang belum pernah buat sulam lagi. Ini adalah contoh yang kami buatlah pada semester lepas. Kita buat satu aktiviti IoT sulam at FTK. Bagi yang belum pernah buat ini saya share lah macam mana yang saya run program ni. Sebenarnya program ni adalah program ada kursus yang ada hands on, kursus yang ada sort of like lab lah kan. Jadi fikir macam mana lab ni kita nak bawa kepada community. Okay. Dalam kita punya pelaksanaan ni, apa yang kita buat adalah, mungkin ada yang tengok video awal tadi. Apa yang kita buat adalah kita minta student tu buatkan satu modul ataupun dia develop dia punya kit. Kan macam IoT ni dia biasanya pelajar pergi lab, dia just run lab sheet and then dia buat kit tu sampai jadi. Apa yang kita buat adalah dia orang sendiri yang buat lab sheet tu. Bila dia orang buat lab sheet, maksudnya dia orang kena faham apa alat yang diperlukan, apakah prosedur dia kan, betul tak? Jadi bila dia dah buat tu, and then dia sampaikan ilmu dia kepada
Ini contoh mudah ni sekolah lah kan. Sebenarnya kepada komuniti apa pun boleh. Contohnya petani ke, kepada orang kampung ke, kepada siapa-siapa sajalah kan. Tak kisahlah secara face to face ataupun online. Untuk kursus ni kita buat 2 mode. Ada face to face dekat sekolah. Ada juga ada 2 group dia decide nak buat sharing secara online. Saya serahkan kepada pelajar untuk pilih komuniti. Tapi sebaik-baiknya kitalah yang pilih komuniti untuk proses perjalanan sulam tu dengan lebih teratur lah. Kita buatlah kan mana yang boleh kan. Okey, yang hujung ni yang penting adalah reflection. Ini contoh reflection lah. Ini adalah contoh reflection. Pelajar kita interview community punya feedback, apa yang dia orang rasa, apa yang dia orang berhadapan dengan pelajar kita macam mana, okey tak okey kan. Saya rasa tu perlulah just buat recording macam ni, simple je, tak apa. Dan boleh kita yang buat dan juga boleh pelajar-pelajar kita yang buat, jadikan dia sebagai assignment. Yang pasti kan, bila you pergi site, you as a lecturer sebenarnya dah already done your job. You just duduk tepi, jangan kacau dia orang. You boleh kacau orang lah. You don't have to really be in the front and then you guys lah yang kena bercerita apa semua. Itu KTP, bukan sulam. Unless of course kalau you guys nak buat sulam and then ada KTP on the side, itu lain cerita. Kan macam ICRC pun menggalakkan lah kalau siapa yang buat sulam ni, buatlah KTP juga. KTP tu maksudnya pensyarah ni yang kena bagi sharing tu. Yang ni yang perlu lantikan daripada komuniti sebenarnya. Kalau sulam sahaja tak perlu lantikan daripada komuniti sebenarnya. Kalau nak kira sebagai KTP, yes, perlu lantikan daripada komuniti menjemput kita menyampaikan ilmu. Barulah ada KTP. Right? So itu adalah yang berlakulah apa yang kita dah run lah. So make it fun, make it engaging lah kepada kita dan juga kita punya komuniti lah. Alright. So ini adalah contoh. Ni data yang kita nak je lah, simple je sebenarnya kan. Tajuk projek, fakulti, apa benda basic lah semua. Bilangan komuniti, bilangan pelajar kita. Tak banyak sebenarnya yang diperlukan. Okey. Untuk ada yang bertanya juga, macam mana nak kira 20 jam tu? Okey, 20 jam ni dia bukan sahaja program pada face to face tu je, bukan pada hari kejadian lah. Kalau kita pergi sekolah lah. Kalau pergi ke rumah orang tua lah. Dia sebenarnya tak perlu ada face to face pun tak apa. Yang penting aktiviti kita nak menyampaikan manfaat tu, setiap masa yang pelajar kita spend untuk menyampaikan ilmu tu, boleh dikira sebagai contact hours kan. Contohnya taklimat. Kita bagi taklimat dia pasal sulam ni, macam mana nak buat, kaedah ni macam mana, sejam. Kira sejam. Penghasilan modul, proposal je 3 jam. Maksudnya in the class, korang fikirlah, pecah kepala, pasal tu lah buat proposal. Tulis apa semua, ChatGPT ke whatever. Ini my first contact with ChatGPT. Sebenarnya saya allow pelajar guna ChatGPT untuk develop modul. Tak salah kan? Tak salah. Dan kita kena pastikan lah dia punya coherence, dia punya kesesuaian, dia punya ketepatan. Kita kena boleh evaluate from that. Jadi pembangunan modul bila dia dah propose, kita setuju. And then pembangunan mungkin ada 3 minggu, 2 minggu, dia buat bangunkan modul. And then TOT penyampaian modul, waktu ni dia orang practice macam mana nak sampaikan. And then kita ajar-ajar sikit lah, jangan cakap macam ni kan. Mana yang tak betul kita betulkan. Dan ada latihan, ada on the day, and then yang last kali adalah dia orang menyediakan dokumentasi, refleksi. Okay? Kalau macam you all nak buat je lah dalam assignment tu, minta pelajar buat video 3 minit contohnya. Budak-budak sekarang pandai, budak-budak sekarang lagi pandai, jauh lagi pandai nak buat video ni daripada kita. Kalau tak percaya tanya Dr. Azli, kan? Itu dah macam dia orang punya bernafas je buat video-video pendek ni. Kan? Jadi kita jadikan dia sebagai assignment, suruh dia orang refleksi, suruh dia orang jelaskan apa yang berlaku, apa yang dia orang buat dalam video tersebut. Dan video ni juga mungkin kita standardizekan dan kita boleh jadikan juga sebagai bahan untuk kita masuk competition, untuk kita sharing dengan orang. Dan juga video yang saya buat ni lah. Ini saya suka buat sebab saya suka bakar-bakar pelajar saya ni. Saya cakap saya pun boleh buat video macam ni, takkan you all muda-muda generasi TikTok tak boleh buat. Saya suka bakar dia orang. Jadi dia orang buat video yang cun-cun lah. Okay. Okay, jadi segi assessment. Okay.
So assessment macam saya cakap tadi bergantung kepada kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan. Cuma untuk dari segi berapa persen, ada yang tanya juga dalam kursus tu, berapa persen kos yang kita nak nilai menggunakan sulam? 100% ke? 50% ke? Berapa nak kira? Semuanya adalah bergantung kepada SLT yang tuan-tuan guna. Okey, jawapannya lah. Jawapan bocornya adalah bergantung pada SLT yang tuan-tuan guna. Contohnya kursus 2 kredit, 80 jam kan? 80 jam, daripada 80 jam tu, 20 jam kita buat sulam. Maksudnya 1/4. 1/4 maksudnya 25% coursework. Jadi markah ni semua, daripada 100% ni, 25% kita gunakan untuk projek sulam. Macam tu je. Tak ada susah-susah. Tak ada pening-pening. Mungkin ada juga yang tanya, boleh tak kalau kita nak 100% sulam? Kalau berani, cuba buat. Jawapannya memang boleh. Boleh. Ada certain universiti yang khususnya yang dalam bidang ni lah, bidang education, ada kursus dia. Memang kursus dia tajuk dia service learning. Jadi 100% dia buat sulam. Cantik. Boleh, tak ada masalah. Ada yang buat 50%, boleh, tak ada masalah. Ada yang combine pun ada. Contohnya ada kursus A, kursus B. Ada certain part dalam kursus tu dia overlap. Jadi dia buat satu projek sulam tapi boleh 2 kursus jalan sekali. Pun boleh. Kalau ada yang nak buat macam tu, silakan. Cuma tajuk projek biarlah berbeza sedikit. Janganlah tajuk projek sama tuan-tuan dan puan-puan yang ni berlaku pada tahun lepas sebab kita nak isi data, semua program-program dalam fakulti tu dia punya tajuk dia sama semua. Bila kita nak key in dekat dalam database KPT, dia reject. Sebabnya ni projek sama ni nak combine dia pening. Jadi seboleh-bolehnya tajuk tu biarlah berlainan sikit. Dan selitkanlah bidang disiplin program tuan-tuan dalam tajuk projek sulam tersebut. Boleh ke? Boleh Alright. So impact macam tadi kita cakap apa yang berlaku sebelum dan apa yang berlaku selepas tu. Apa yang kita dapat selepas tu ni macam sebelum ni kan memang ada lack of interest in STEM in general. Ini bergantung berdasarkan perbualan kita dengan guru penolong kanan. Dia kata memang pelajar-pelajar sekarang memang tak minat STEM ni kan. Tapi bila kita ajar, kita buat tu berdasarkan video tu, student tu jadi excited, dia jadi faham, jadi senyum, muka dia seronok kan. Jadi itulah kesan-kesan yang kita nak cuba dapatkan. Okay. Alright. Ini contoh reflection daripada pelajar-pelajar kita kan. Contohnya ni mungkin ada yang nak pakai QR code, boleh pakai QR code. Boleh tengok kita punya reflection. Ni contoh reflection ni saya minta student buat gunakan platform Flip. Jadi dia duduklah dalam Flip ni selama-lamanya yang ada lah kan. Ni dah tahun lepas masih ada. Hi, my name is Anamler Salvan and my metric number is CN200078. Throughout my evolution, I've seen remarkable growth, especially in understanding and existing with the Internet of Things concepts. My ability to comprehend IoT applications, sensors and data analytics has been significantly enhanced. One of the proudest achievement has been opportunity to contribute to education by teaching students about IoT in smart home automation. I had the privilege of visiting SMK Bukit Pasir and sharing my thoughts on how IoT is transforming homes and enhancing everyday living experience. The challenge in this endeavor was ensuring that the material was engaging and accessible to young minds. The impact of the teaching was gratifying. Witnessing the students' enthusiasm and curiosity about IoT reaffirmed that the significance of educating and inspiring the next generation of technologies. It is also remind me of the importance of clear communication and adapting content to diverse audience. This course has been an incredible living experience, delving into various IoT use cases and real-world applications. Understanding how IoT device interact, collect data, and make informed decision has been fascinating and has enriched my knowledge of this transformative technology.
Thank you for all joining me in this exploring for exciting world of the Internet of the Things. Together, let's continue to embrace innovation, responsibly use technology, and inspire a positive impact of IoT. Thank you. Okay, right. So itulah contoh-contohnya lah bila kita buat sulam ni lah. Bagi saya ini is a bare essential lah. Tak ada apa-apa pun yang bombastic, yang hebat-hebat, tak ada. Kita just let the student go wild with dia punya ideas and also dia punya creativity, and then we let them have the space, ruang di mana dia boleh salurkan dia orang punya excitement tu somewhere lah kan, kepada tempat-tempatnya kan. Jadi kita sebagai Okey pensyarah kita Dr. sediakan tu saja. Okay, Okey Dr. right. Faiz, kita ada lagi soalan. Silakan. Okey, dari Dr. Muhammad Nasrul nak tanya berapa total maximum contact hour yang dibenarkan dalam program sulam? Boleh lebih daripada 20 contact hour tak? Jawapannya amat tak boleh. Amat boleh. Jawapannya Macam amat boleh. amat boleh. Macam saya cakap tadi, bersesuaian juga dengan the amount of coursework percent yang kita nak assess. Okay, kalau contohnya 25%, 20 jam SLT untuk 2 kredit. Okey lah, cantik lah. Kalau contohnya 3 kredit ada 120 SLT kan. Terpulanglah berapa jam yang kita nak guna untuk sulam. Sesuaikan dengan berapa persen yang kita nak assess. Kalau nak assess 50%, buatlah SLT-nya 60 jam. Kalau berani nak jawab MQA. So seterusnya daripada Dr. Bahriza Talib, Kan? kalau kos tu ada nak buat sulam dalam RPP perlu mention dalam week tertentu ke? Sebaiknya lah, nama pun perancangan kan, kita hanya merancang, Allah yang menentukan. Jadinya letakkanlah pada minggu-minggu yang make sense lah kan. Contohnya kalau macam saya suka lebih kepada first half ataupun second half. Kalau kita nak pulun sulam, pulun lah awal-awal sem tu, pulun sampai separuh semester yang pertama, and then the rest kita dah boleh buat aktiviti lain untuk coursework yang lain. Jadi terpulang kepada kaedah kita nak menyampaikan. Sebaik-baiknya kita set yang sebaik-baiknya lah. Kat mana yang sulam, kat mana yang bukan sulam. Okey, so soalan kedua daripada Dr. Bahriza ni, kertas kerja sulam perlu disediakan dulu ke? Perlu disediakan dulu ya. Jadi dalam RPP letak tajuk sulam dalam week tu. Nak macam tu ke? Maksudnya kertas kerja sulam tu perlu sediakan dulu, lepas tu dan letak dalam RPP macam tu. Ke tak perlu prepare dulu ke macam mana? Okay, best practice prepare lah kan. Preparation tu penting lah. Tapi macam saya pun dapat portfolio sulam ni masa tu dah minggu kedua macam tu kot. Dapat portfolio sulam ni, penyalaran sulam universiti, tiba-tiba bidan terjun. Tapi pada masa yang sama saya rasa boleh ni, kita terjun je. Jadi minggu kedua tu jugalah saya fikir macam mana nak implement, saya cari macam mana nak cari tempat. Boleh sebenarnya tanpa kertas kerja sebenarnya. Tapi kertas kerja penting lah untuk contohnya kita nak benarkan pelajar kita keluar, untuk kita pergerakan kita. Okay. Jadi bagi saya ini adalah bergantung kepada fakulti lah sebenarnya. Fakulti lah yang nak perlu untuk kertas kerja dan surat lantikan dan lain-lain ni. Dan juga sebenarnya buat surat lantikan ni sebab nak dapat dana, betul tak? Kalau nak dapat dana buatlah awal-awal, sebab proses nak kelulusan tu bukannya pendek. Lagi-lagi melalui HEPA kan. Memang kalau siapa yang biasa buat dia faham lah, proses tu memang perlukan masa. So untuk buat masa ni dah berapa persen dah peruntukan yang digunakan bawah CAD untuk program sulam ni untuk tahun ni? Saya belum tanya lagi dengan pegawai. Okay, Tapi saya cuba half setengah tahun ni sebenarnya perancangan kami. Setengah tahun ni kita akan review penggunaan. Mana yang low performing memang kita akan redistribute balik lah. Sebab ada je pada awal tahun itu kita dah nak bagi ikut bilangan pelajar fakulti. Tapi bila TDAA kata okey ni kita bergantung juga kepada pelajar kita yang nak buat sulam apa semua kan. Jadi kita dah minta data lah daripada TDAA untuk diorang log lah berapa banyak yang diorang nak, berapa ramai pelajar yang nak join sulam. Dan kita dah distribute based on the amount of students yang akan buat sulam dalam tahun ni. Tapi setengah tahun kita tengoklah guna ke tak guna. Kalau tak guna kita bagilah kepada yang memerlukan. Duit tu di HEPA sebenarnya. Okey.
Mungkin ada staff yang masih belum jelas lagi lah berkaitan dengan Okey, pelaporan tadi. So baik. soalan daripada Dr. Anwar Siddiq, pelaporan MASH perlu buat 3 ke? Pelaporan perlu buat 3 ke? CAD, HEPA, IRIS, ketiga-tiganya atau satu sahaja? Apa nama atau IRIS dah membadai untuk nanti CAD dan HEPA yang akan ambil daripada IRIS? Okey, macam saya cakap tadi dekat dalam slide, data kepada CAD adalah data kepada sasaran kerja tahunan universiti. Yang akan affect adalah fakulti dan juga adalah program, fakulti, CAD lah yang akan yang melaksanakan lah basically maksudnya data kepada CAD adalah lebih kepada data sasaran kerja tahunan universiti dan juga data kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Data kepada IRIS adalah data macam tadilah. Memang sebenarnya kedua-dua tu penting lah, dua ni IRIS dan juga CAD sebenarnya. Sebab tu in the pipeline kita nak supaya semua staff just pergi IRIS sahaja, tapi kita dalam proses lah untuk selaraskan. Jadi yang perlu adalah dua tu lah sebenarnya, IRIS dan juga kepada CAD lah. Yang kepada HEPA tu bergantung kepada penggunaan dana. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak guna dana HEPA, tak perlulah hantar report kepada mereka. Okey, baik-baik. Seterusnya Okey. kita ada lagi soalan daripada Dr. Bak Reza lagi. Berkaitan dengan Okey, penilaian silakan. pelajar terpulang secara individu atau secara grup? Ah. Macam mana pula dengan tugasan dan juga projek biasa kita bagi dalam kelas lah? Okey, macam biasa macam kita buat projek group ataupun kita buat individual assignment. Kalau sanggup nak buat individual, silakan. Tapi kalau macam saya sangat suggest kalau bergantunglah kepada CLO apa yang kita address sebenarnya. Kalau dalam CLO tu ada berkaitan dengan teamwork, ada berkaitan dengan communication kan. Jadi sesuaikanlah bentuk penilaian kita. Dan saya pun tak boleh nak bagi spesifik individu ataupun group. Jadinya amat bergantung kepada kursus dan juga bergantung kepada CLO yang kita pilih untuk pelaksanaan secara sulam. Okey, so Dr. Mimi Dr. Mimi Muhammad dia tanya kalau PTJ yang tiada student sendiri, macam mana nak buat sulam? Macam mana? Sekali? Kalau PTJ tu tak ada student dia sendiri, macam mana nak buat sulam? Alamak, PTJ tak ada student Macam mana PTJ tu? contohnya PTJ yang tak ada student lah. Contohnya PTJ apa Dr. Mimi? Yalah. PTJ yang tak ada student Mungkin macam mana? PTJ kot. PTJ yang nak buat sulam. Contohnya macam pusat Dr. pengajian Mimi. bahasa. Pusat Okey. pengajian bahasa kan tak ada student sendiri. Alright. Okey, terima kasih. Pusat Pengajian Bahasa PTJ yang tak ada program degree dan juga program diploma tak diwajibkan buat sulam. Sebab sulam ni diwajibkan kepada program sebenarnya, bukan kepada PTJ. Alright, so PTJ yang tak ada program, kita halas lah, tak adalah pekerjaannya nak kena buat sulam. Okey. Okey. Seterusnya Dr. Azmi dia tanya, adakah program sulam perlu dibuat di luar universiti sahaja? Bolehkah kita jemput komuniti terlibat ke UTHM untuk explore lab dan fasiliti kita lah, sambil-sambil buat promo UTHM ke komuniti, Yes, kepada terbaik. komuniti. Boleh? Very good question. Jawapannya tak dilarang. Boleh dibuat sebenarnya, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi benda ni sebenarnya disebut juga di pihak KPT juga. Dia kata boring lah community darah. Dia disebut-sebut secara feeling dia orang je lah. Dia orang rasa macam boring kalau orang datang kat universiti kita lah patut pergi community apa semua. Bagi kami, bagi saya, benda tu tak ada masalah. Asalkan apa saja ilmu yang kita boleh manfaat kepada community, jalankan je. Dia tak kisah mana-mana tempat. Fikuli makan, fikuli zaman tak kisah. Kat mana-mana boleh. Even online pun dia ada e-sulam sebenarnya. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dekat dalam rujukan kita, buku rujukan, dalam link tu ada juga rujukan. Boleh tengok dia punya playbook tu. Secara online pun boleh dikirakan sulam. Cuma itulah macam doktor tadi cakap kan, kita bukan sebab nak glamour-glamour, bukan sebab kita nak senang kan. Sebab kita nak manfaat tu dilimpahkan kepada orang yang memerlukan. Jadi spirit tu we have to bring correct lah. Macam tahun lepas Dr. Lam buat sulam, dia paksa saya co-teach subjek AI. Dr. Lam paksa relakan saya untuk buat sulam. Tapi Dr. Lam buat, dia invite
sekolah untuk datang visit all our lab kan. Dekat Blok B kita ada banyak lab-lab baru. Pun kita tengok student muka dia cerianya, seronoknya kan masuk universiti kan. Bagi saya it's giving a great impact kepada pelajar tu. Sampai besar pun agaknya dia pun cerita lah kan dengan kawan-kawan dia pergi masuk universiti. Kan itu kadang long term punya efek kepada pelajar-pelajar sekolah Dr. Faiz, So terutama. kita lagi soalan juga daripada Oh, Dr. soalan. Hafiz. Oh, ya. Jika program sulam kita melibatkan pihak luar yang mana dijemput untuk memberi ceramah dalam satu slot sulam lah, ada Okey. tak token atau dana bayaran kepada penceramah tersebut lah? Kepada penceramah Luar. bergantung kepada bajet yang kita buat dalam itulah kan. Jadi sebenarnya Bajet kita. bajet khusus tak ada, tapi kalau kita tengok dekat dalam boleh bincanglah dengan TD HEPA, boleh ke kita guna untuk bayaran Kalau untuk itulah. anda CAD, peruntukan CAD anda tak ada. CAD, boleh? Cepat je jawab, CAD tak ada duit. CAD tak ada kan? So CAD sebenarnya Sorry. peruntukan untuk apa? Untuk bahan guna habis ke? Ya, dia Ah. sebenarnya yang pertama sekali adalah untuk jamuan pelajar kita. Makanan lah. Lebihnya adalah untuk guna habis. Untuk bas sebenarnya peruntukan HEPA lah, memang dia sediakan bas apa semua. Kalau tahun lepas memang kita allocate untuk bagi yang tak dapat bas, kita allocate bajet untuk bas. Tapi bas ni faham-faham je lah kan, kalau kita tinggal 2-3 minggu nak buat program tak payah mimpi lah nak apply bas kan, betul? Jadi biasanya kita bootstrap. Kita design sulam ni, kita zero budget dulu. Apa-apa hal zero budget dulu. Ini approach yang saya pakai lah even masa saya handle pelajar. Kita deal dengan student, kita nak buat ni, you all betul-betul nak buat ni. Macam saya buat itu, kita tanya student, you all pergi cari community yang you all rasa boleh approach. First kita nak buy in daripada pelajar-pelajar kita dulu. Bagi dia orang excited dulu. Dia orang sendiri lah cari community ni, community tu. Tapi at the end of the day, dia converge into, doktor, kita buat kat sekolah ni je lah doktor, macam okey apa semua kan. Student sendiri contact dengan cikgu, meeting malam apa semua kan. Tapi ada certain group, saya juga allowkan dia orang kalau kau nak buat offline ke face to face pun boleh. Ada satu group Chinese ni, dia rasa macam selesa nak buat sharing through online punya TOT kan. Dia buat, dia cari community daripada pelajar-pelajar UIA apa semua kan, join. Dengan pensyarah sekali join, dia punya khusus IoT dia. Dia kecil. Macam itulah. Jadi Menarik lah, kita seronok lah kan. Okey, kan. Dr. Azli pun ada tanya lagi. Bolehkah buat sulam di platform Spatial IO mini metaverse? Masya Allah, clever. Amatlah bolehnya. Silakan. By all means. Seriously. Dr. Azli dah gelak dah tu. Itu punya pakar kita tu, Spatial IO tu. Okey, macam ni, Kadang dia buat. Dr. Faiz, sebab kita Ya, kan silakan. sekarang digalakkan untuk buat AR, VR dalam PMP kan. Exactly. Dan Spatial.io tu macam platform yang free yang kita boleh letak model-model 3D untuk orang datang, macam museum lah, museum macam metaverse. Itu dekat CVL ada. Jadi kalau kita minta student kita develop that thing, metaverse punya environment, dan kita ajak orang luar atau community yang dia orang kenal datang untuk experience. So dia secara virtual boleh kan? Yes, Dr. Azli cakap ni saya chills kan, macam excited lah with the idea, you know. Bila kita fikir, dah boleh fikir macam tu, maksudnya you get it what sulam means. It has no boundaries. As long as you boleh ada satu tempat yang boleh bawa student kita ni have fun kan. Kita macam Dr. Azli ajar 3D modeling apa semua kan. Dalam metaverse tu dia mungkin dia boleh implement dia punya ideas, dia punya knowledge dalam tu. Selitkanlah macam mana kan korang akan bercarah hebat-hebat semua, boleh Sebab selitkan macam mana. Dia ada subjek solid modeling ataupun engineering design, FKMP dengan FTK, PPD. Kita ada lukis banyak tau. Kita 3D model banyak. Jadi kita buat gitu je di ujung SEM. So why not kita letak setempat macam Spatial ataupun Metaverse, kita ajak dia orang tengok, datang tengok. So student happy lah. Exactly. Dia punya ada audience kan untuk dia punya hasil. Betul. Macam tu lah. Sebenarnya kita bukan nak, kata dia macam yang ramai pergi sekolah ni, saya pun faham. Kadang-kadang bukan sebab sekolah sangat, sebab budak-budak kecil ni. Masa budak-budak muda, anak-anak kita, level-level anak-anak kita ni, kita nak dia orang very excited with kita punya bidang kan. Sebab tu kita approach suka yang muda-muda. Yang tak bermaksud yang differently able ataupun yang lain ni tak perlu, tapi itulah. Cuba peluaskanlah kita punya audience juga. Nice, good idea, great idea Dr. Azli. Thank you so much. Okey, soalan ni pun saya rasa sama juga yang saya nak tanya juga daripada Dr. Bakriza Talib juga. Kalau course tu banyak section, jadi semua pelajar mesti terlibat ke? Baru dikira sulam per program akademik?
Okey, kita picture macam ni, gambaran kita macam ni. Sulam ni adalah kaedah penyampaian dan juga penilaian. Kalau kita fikir dia sebagai penyampaian dan penilaian, masa kita design, masa kita buat RPP tu, adakah RPP tu akan apply kepada semua section? Kan? Usually yes lah kan? Maksudnya semua section akan menggunakan RPP yang sama dan kaedah penilaian yang sama usually. Tapi tak semestinya sama kan? Tapi kalau kita dah sebagai penyelaras lah, sebagai penyelaras ni dia kata okey semua gunakan RPP ni dan juga kaedah penyampaian ni dan juga penilaian yang sebegini. Jadi jawapannya yes lah sebab semua mesti involve itu sulam. Saya tahu banyak juga soalan tentang ni. Ada certain section je yang nak buat sulam, yang lain tak nak buat sulam. Bagi saya itu adalah tergantung kepada hemat penyelaras khusus lah macam mana nak handle this kind of situation. Ada tak berlaku section lain dia punya assignment dia lain? Boleh tak berlaku macam tu? Apa pandangan Dr. Noraini? Sebelum ni pun ada kan test dia buat lain, macam even sama kod, Yes. pensyarah yang lain-lain kan, section banyak kan. Yes. Test pun lain-lain. I Macam mean, dapat info daripada situ lah. kan, if you think that approach is applicable, then it's okay lah, no problem. Tapi tak fair lah kan bila kod sama. Kan, nampak. Kan, tak fair lah Kan. bagi pelajar tu, betul tak? So please have this conversation during your Maksudnya design phase. kalau nampak sulam ni mau pada certain apa namanya ni lah kan, certain khusus lah kan. Betul. Maksudnya Kena kalau sesuai. khusus yang melibatkan banyak section ni kan impossible lah, Yeah. possible dia boleh buat. Boleh. Tapi cuma Gini sikit lah. berat sikit lah kan. Kena gini Sebab bergaduh kalau sikit. kita nak keluar pun perlu kanvas yang banyak. Maksudnya macam tu lah kan. Exactly. Kalau rasa macam nak buat juga tapi fikir bas, okey, kita tak payah pakai bas. Kita hantar ketua-ketua grup je pergi untuk site. Yang grup-grup dalam team dia buat barang, ketua-ketua grup je kita kumpulkan, pergi 2-3 kereta pergi site untuk jadi wakil. Boleh, tak ada masalah. Banyak cara boleh tuan-tuan. macam tu lah. Boleh. Okey. Tak payah pergi pun Okey, boleh. menarik. Online ke apa. Banyak lah. Tu cakap benda ni tergantung kepada seterusnya. penyelaras. Silakan. Ada lagi? Seterusnya Dr. Hasliza, kertas kerja biasa tak letak bajet bas. Kalau tiba-tiba tak dapat bas, macam mana nak mohon balik? Dalam kertas kerja Sepatutnya tak letak. penghantaran kertas kerja tu tak perlu letak bas kan? Tak ada. Kalau nak selamat letak je siap-siap. Kalau nak selamat kena Kan? letak siap-siap lah Saya rasa kalau dari segi Hasliza. bajet ni, biar minta lebih jangan kurang. Sebab kurang nak menambahnya kita, kalau lebih claim kurang tak apa kan, betul. Jadi bagi saya kalau boleh letak lebih, letaklah lebih. Itu pun bergantung kepada kelulusan TD-HEPA, TDAA kan. Jadi bagi dia orang pening sikit. Sorry bos. Okay. Ada apa-apa soalan lagi tak daripada semua yang lain? Saya rasa banyak ni, alhamdulillah. Ada satu lagi. Okay, right. Macam mana nak lantik jawatan kuasa di kalangan student untuk sulam yang boleh dikira penglibatan juga bagi setiap section. Maksudnya nak pilih nak lantik jawatan kuasa ni. Lantik jawatan kuasa untuk macam sulam. nak lantik jawatan kuasa di kalangan pelajar ni untuk sulam. Ini ada idea, siapa-siapa nak bagi idea silakan. Bukan. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya kan kalau section yang banyak kan. Okay. So kita mungkin nak bawa semua tu impossible lah kan. Tapi kalau macam kita dalam kalangan section tu kita lantik sebagai jawatankuasa. So tu dikira macam pelibatan jugalah kan daripada kalangan pelajar. Maksudnya secara langsung, secara yang dekat site lain, yang buat bahan lain. Maksudnya pendekatan lah. Pendekatan langsung ataupun tidak. Kalau ada wakil di kalangan ni, insyaAllah dia boleh dikira sebagai langsung lah. Sebab pelajar kita face to face with some of our students yang involved, ada face to face dengan kita punya community. Boleh insyaAllah, tak ada masalah. Macam lantik kan. Macam saya pun memang, kalau perasan tadi dalam video tu, one of the main first activity yang saya buat, saya minta dia orang gaduh dulu, fikir siapa ketua, siapa AJK apa, siapa AJK pengangkutan. Ini benda dia orang sort out sendiri tau. Sebab dia orang dah besar, dia should be able untuk organize their own team untuk handle kita punya challenge. Jadi kita just monitor je, kita duduk belakang je, kita gini-gini sikit kan, bagi idea sikit. The rest memang student kita yang bergerak, insyaAllah. Okay,
Okey, macam tahun lepas, Dr. Hazliza lah, daripada Dr. Hazliza, macam tahun lepas bajet sulam 500 per program kan? Yang ni Atau bergantung yang ni bergantung kepada fakulti siapa lah. Ni cepat dia boleh dapat siapa cepat dia dapat lah. Tapi boleh PM dengan TDAA dan juga TDAA lah tahu ni sebenarnya. Memang kita dah allocate dah berapa-berapa sebenarnya. Right? Jadi konsep saya macam saya cakap tadi lah, siapa cepat dia dapat lah kan. Go je lah. Tapi memang dah ada allocation secara orang kata apa, on papernya. Tapi kita juga bergantung kepada kelulusan kan. Jadi buat je lah awal-awal kan. Mana settle dulu. Yang penting digunakan bajet yang ada ni. InsyaAllah. Okey, rasanya tu sahaja, tak ada Alhamdulillah. soalan lain. Ada soalan kita kan? dari sikit. Dr. Faisal. Oi, Faisal. alamak. Tifo. Okey, nak tanya doktor, silakan. just nak clarify lah dalam ni kan. Kalau macam tahun lepas, kita di PPD ni kita ada program sulam ni dilaksanakan pada semester 1. Okey, cantik. Okey. Jadi tapi bila pelaporan ke CAD, CAD nak laporkan ke KPT, itu CAD maklumkan dia perlukan sebelum bulan 10 semua kan. Betul. Jadi sebenarnya pelaporan ni by tahun ke by semester, by sesi Okey, baik. Ini soalan popular juga ni. Right? Okey, di peringkat KPT, mereka biasanya minta selepas setiap semester. Jadi diikut sesi lah. Kalau perasan dekat data sulam tu, dia akan semester 1, 2024, 2025, 2023, 2024 contohnya kan. Dia ikut semester kalau ke KPT. Tapi kalau kita buat laporan kepada PSPR, iaitu sasaran kerja tahunan, mereka cut off setahun. Kan maksudnya last isi data adalah pada Disember. Kan ini operasi punya hal lah kan. Jadi apa yang saya buat, saya takkanlah nak menidakkan program sulam yang dah memang buat daripada tahun lepas kan. Contohnya tahun lepas ada yang kita cut off bulan 10 lah kita last. Bulan 11 sebenarnya kita ada boleh masuk lagi. Bulan 12 dah cut off. Jadi mungkin masa tu ada 2-3 minggu lagi, betul tak? Semester lepas kan masa tu. Jadi bagi yang belum isi data pada tahun lepas, kita isi data tahun ni, kita akan kira untuk tahun ni. Alright? So Itulah kalau okay. dapat kita cut off pertengahan bulan 12 tu okey dah tu, sebab kalau kita nak rushing bulan 11 tu dia baru minggu 7. Jadi kita punya pelaksanaan sulam tu baru pertengahan. Tak sempat kejar lah. Boleh insya-Allah. Itu yang kalau yang masa tahun lepas tu kami agak rushing jugalah nak kejarkan data tu kan. Pertama tu. InsyaAllah. Itu yang insyaAllah tahun ni isi je mana-mana sempat asalkan sebelum 31 Disember 2024. Yang tu nanti kita akan filter based on bila masanya disubmit data tu. Itu senang. Jadi hantar je lah. Baik, faham lah. Dan satu lagi mungkin saya nak respon yang mungkin yang berkaitan dengan semua pelajar terlibat ke tidak tu kan. Just saya sharing je lah kalau lepas ada program di PPD yang laksanakan semua pelajar keluar. Ada program yang buat macam tu. Dan dia memang melibatkan tenaga yang banyak. Kos tu tak ada masalah sebab kos memang kita dah allocate by pelajar. Sama juga macam tahun ni kan, cuma tahun ni dia agak kurang sikit lah Boleh pelajar. Jadi mungkin kita boleh, yang penting betul lah, saya setuju dengan Dr. Faiz, kita nak menilai pada semua pelajar. Sama ada pelajar tu nak keluar atau tidak. Kalau pelajar tu tak keluar, kita kena nilai dia based on apa aktiviti yang dia buat. Tapi mesti berasaskan sulam lah. Jangan kalau boleh tak adalah separuh section buat sulam, separuh section digantikan dengan projek lain pula. So dia agak tak adil lah. Mungkin pemahaman staff ada yang fikir sebahagian dia boleh yang keluar. Jadi ataupun pemahamannya bila keluar buat sulam tu itulah sulam. Tapi sebenarnya bila kita kat dalam ni pun boleh dijadikan sebagai aktiviti sulam jugalah. So pokok pakarnya memang melibatkan semua doktor Ya, betul. Itulah pucuk pangkalnya. Involvement is for everyone, tapi keluar masuk tu tak semestinya semua wajib keluar. Cuma kepandaian kita menjalankan kaedah sulam tu. Terima kasih banyak Dr. Faizal for the sharing. Exactly what we meant lah. Terima kasih, alhamdulillah. Gitulah kaedahnya. Kalau nak assess sulam, biarlah assess semua, tapi pelaksanaannya tu yang menggunakan kita punya kreativiti dan kepandaian kita lah. Apa yang kita sharing. Sebab tu perlunya sesi-sesi macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab idea tu kadang-kadang datang semasa kita duduk bercakap ni. Jadi insyaAllah pada masa akan datang kita nak
invite lah Dr. Faizal, kita nak invite Dr. Azli, kita nak invite lah semua daripada champion-champion sulam yang ada kat UTSM ni. You all pula sharing apa yang you rasa bila you jalankan program sulam ni. Okay? Okay, so Alright? kita ada satu Ada lagi. Satu lagi. Last, okay, Betul. alright. Okay. Alright. Nak clarify berkaitan dengan penilaian impak untuk sulam tadi itulah. Penilaian impak tu untuk sulam kepada pelajar atau komuniti? Kepada pelajar sahaja atau kedua-duanya, okay, pelajar faham. dan komuniti? Baik, sebaik-baiknya adalah kepada kedua-duanya lah. Okay, tapi kalau data biasa dia nak tengok komuniti kan. Biasa data dia nak tengok impak kepada komuniti. Tapi kalau saya ceritakanlah semua. Komuniti, macam mana pelajar kita, okay, efek dia lah. Kan sebab kita ada service learning. Jadi apakah impak kepada learning dan juga impak kepada servis tersebut. Jadi kedua-duanya, khalas. Tak payah fikir-fikir dah salah satu ke macam mana. Harap Okay, saya menjawab rasa ya. macam saya rasa macam dah tak ada lagi soalan. Alhamdulillah, cerdik. Dah tak ada. So, Ambil gambar ni, ambil okay. gambar, ambil gambar. Belum memang, eh? memang. Okay. Ada So sebelum kita link, tutup, ada link kita ambil kehadiran gambar ke? dulu Ada pada link kehadiran semua. ke? Link kehadiran dah bagi. Link kehadiran dah ada? Okey, ada. Okay, Kehadir ada. Link kehadiran boleh isi dekat chat. Tak apa, Betul tak buka. dapat saya boleh share balik lah. Share balik benda kat ni, tak usah share sekejap. Okay, so Kawan-kawan minta on masing-masing boleh buka ni. Kamera. Buka kamera untuk ambil gambar kita sesi ada 2 hari page. ni ya. Sebab ramai ada 2 page. Ramai Dr. Faiz, baik. Okey. Ada pula orang rumah. Okey, siapa buka kamera kita bagi lagi 3 saat. nak buat wave ke? Nak buat wave ke? Tak tahu siapa depan siapa belakang. Okey. Okey, ni page pertama get ready, saya ambil sekarang. Okey, kejap. Okey, senyum 3 2 1. Okey, sekejap. Kita share dulu. Okey. Okey, page kedua. Sekejap page kedua. Okey, sekarang page kedua. Okey, page kedua bersedia. Okey, senyum. 3 2 1. Okey, terima kasih kawan-kawan. Kau semua sporting. Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Selamat berbuka semua. Okey. Ini half day kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Faiz. Dr. Nuraini. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Faiz. Thank you all. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Faiz. Terima kasih. Sorry Ali, live tadi terlupa nak ni lah. Dah stop recording tak? Tak apa, aku dah rekam. Aku sharekan ni lah. Nanti